Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qudwatana wa qurrata a'yunina Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. ربي زدنا علما يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran di atas kurniaan nikmat yang diberikan kepada kita pada saat ini untuk berada dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, mengabdikan diri kepada Allah, menunaikan segala hak-hak seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan keizinan untuk berada dalam majlis ilmu yang kita mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala kurniakan manfaat kepada kita dan Allah taala kurniakan kepada kita pengampunan di atas segala dosa, di atas segala maksiat yang sudah kita lakukan. Moga-moga Allah taala menerima segala amal ibadat kita dan kurniakan kenikmatan seumpama ini, ianya berpanjangan sehingga ke penghujung nyawa kita insya-Allah. Alhamdulillah. Malam ini insya-Allah kita akan menyambung kembali pengajian kita dalam kitab Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah yang dikarang oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu taala. Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin radhiyallahu taala anhu ila anqal. Sebelum itu kita nak sedikit ada menjawab pertanyaan daripada orang-orang yang bertanyakan apa pasang bukhur ni. Apa makna bukhur ni? Ada yang bertanya. Bukhur ini adalah suatu wangian, asap wangian. Asap wangian. Maka ianya bila ditanya ianya sunnah ataupun tidak, wangian itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, setiap wangian ianya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi merupakan lubuk kepada wangian. Lubuk kepada kasturi seumpama yang diriwayatkan dalam satu riwayat Ummu Sulaim ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang tidur pada tengah hari, maka meleleh sedikit peluh Nabi ni bila tengah hari panas lah. Kita ni tak ada kipas. Zaman tu tak ada kipas, tak ada aircon ni, macam kita ni pusing. Maka meleleh sedikit peluh Nabi SAW. Maka ketika itu Ummu Sulaim mengambil satu qarurah, satu bekas ataupun botol kecil, ditadah peluhnya Nabi SAW. Bila ditadah peluh Nabi, terjaga, tersedar Nabi. Maka Nabi tanya kepada Ummu Sulaim, "Madza tasna'in?" Apa kamu buat ni? Maka kata Ummu Sulaim, "Aku hanya mengambil peluh engkau untuk dijadikan wangian kerana peluh engkau ini adalah atyabu minal misk," katanya.
lebih wangi daripada kasturi. Adakah Nabi SAW marah? Tak. Nabi jawab, asabti. Tak apalah. Buatlah. Memang peluh Nabi merupakan peluh pati kepada kasturi. Nabi tak perlu dah pakai deodorant, tak perlu dah sembuh minyak wangi, kerana Nabi SAW itu sendiri sudah pengwangi. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi lalu di suatu kawasan, satu laluan, orang akan tahu ni bekas Nabi lalu tadi. Tinggal kesang bau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sangat menyukai akan wangi-wangian. Dan begitu juga wangi-wangian ini disunatkan kepada kita untuk dipakai. Bahkan hukum kalau orang yang busuk mari ke masjid makruh. Seumpama disebut dalam kebanyakan kitab-kitab fiqh, hukum orang yang makan bawang putih. Makan bawang putih jadi mulut busuk, makruh mari semayang di masjid. Sebab dia busuk, ganggu orang. Betul lagi lah, bau-bau yang kuat tak. Duyang kemudian tak gosok gigi. Ada duyang tu, cakap mungkin tak bau, tapi kalau dan sedawa, pasah belakang bau. Tak, kadang sedawa. Jadi boleh mengganggu. Maka mengganggu, hati-hatilah. Makruh. Maka betullah kita kena senantiasa bersih mulut kita lah. Okay. Baik itu kepada satu wangian kita kata. Maka wangian ini terbuka. Apa sahaja bagaimana cara yang membuatkan ianya wangi, tak kisahlah bagaimana. Okey. Untuk learning kita ni adanya wangi yang semburang. Sembuh. Zaman Nabi tak ada lah sembuh-sembuh. Ada sembuh-sembuh macam kita. Hak hebat lagi automatik. Atas lah ada pasang di dinding, tiba-tiba sudah bunyi auto MBPO. Ada wangi yang diniatkan untuk mewangikan suatu tempat, maka ianya sunnah untuk mewangikan. Sebab itu kesukaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila ditanya bagaimana keadaan bukhur ni adalah suatu wangian. Dan ada riwayat menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berwangi-wangian dengan menggunakan kemenyan. Istajmara. Nabi membakar kemenyan. Dan ada riwayat kemenyan dicampur dengan gaharu, iaitu kayu ud. Ni kayu ni. Pada asalnya ni, ini adalah kayu ni. Tapi ni dah dicampur-campur lah macam-macam dah. Dicampur dengan wangi-wangi yang minyak-minyak. Ada setengah kayu yang memang hok ori. Kayu nampak kering, bila kita letak dia keluar minyak kayu tu. Itu orang panggil kayu tu mahal lah. Mahal ni, barang-barang out ni mahal. Kemenyang hok bau ala-ala ke tak berasa sedap. Kalau kita dulu orang panggil dia setanggi. Tak setanggi, ada hok wangi, ada hok tak berahi sikit bau dia. Kalau kita belajar molek lah bagi yang wangi yang kayu ni, iaitu kemenyang, ada kemenyang Hindi. Kemenyang orang India pakai. Ya bau tu mungkin bau tengik sikit, kita tak berapa bahaya ni. Ada kemenyang Arab punya. Hak Arab tu mahal. Hak mahalnya lagi ada luban. Dia macam gegetah. Tu biasa tak bau mana, dia boleh menghilangkan bau busuk. Macam orang panggil dia, kalau deodorant kita pakai ni, hak dia orang panggil hak batu tu. Ada. Hak dia bukan beri wangi, dia beri hilang bau badan kita. Ada situ. Luban ni begitulah. Bakar, dia jadi hilang bau busuk. Dia bukan jadi wangi. Okey. Ada kayu, ni kayu gaharu. Al-ud. Kayu ud ni, memang kalau letak dia akan bau kayu. Tapi kesukaan lah dia bau sedap. Menyedapkan suatu tempat. Jadi Nabi SAW istajmara dengan begitu. Untuk mewangikan tubuh badan. Betul setengah kalau kita nampak ada orang pakai ambil ni, dia letak gini. Dia letak baju dia. Sebab memang confirm, dia akan lekat bau dia. Sebab itu kalau letak di rumah, pasang di rumah, dia akan lekat di suatu ruang bau tu. Kita ni sebab kalau surah ni pasang, dia terbuka kan. Masa ni ialah kuat bau. Kalau orang masuk, bau lah. Lama-lama dia bila terbuka ni, kalaulah tertutup, contoh tempat aircon. Pasang ni, esok kalau masuk, dia bau lagi. Masih melekat di kain-kain, di lasir-lasir. Itu wangi.
Maka Nabi SAW kata, ini riwayat daripada Ibnu Umar sendiri. Hakadha, dia kata, hakadha kana yastajmiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah keadaannya Nabi mewangikan badang dia dengan menggunakan ni, kemenyang dia panggil. Ataupun dicampur dengan gaharu, kayu tu. Dan ada riwayat, bukan riwayat lah, dari Al-Imam Suyuti, dia pernah menyebut, dia kata, menceritakan tentang Imam Malik. Imam Malik ni yang karang kitab Al-Muwatta', hadis Muwatta'. Maka dalam kitab Syarah Muwatta' tu dia menceritakan bahawa Imam Malik sebelum dia nak pergi ngajar tu, dia berpakaian dengan pakaian yang comel, dia berwangi-wangian dulu ketika tu. Wangi-wangian tu Allah Allah bagaimana mula-mula berwangi-wangian, memakai serban, lepas tu dia kata ditutup kepalanya dengan satu kain. Satu kain. Allah Allah bagaimana caranya, mungkin dia pakai tailasan dan seumpama beginilah. Ada satu kain ditutup di atas kepala, mungkin seumpama gini. Ada. Dan dia keluar dalam keadaan penuh khusyuk, tawaduk untuk bacakan hadis kepada orang ramai. Dan ketika itu dia membakar bukhur. Dia bakar bukhur untuk berwangi-wangian dalam satu majlis. Maka jadi ini cara hak dulu-dulu. Benda tu. Terbang api. La haula wala. Kuat ngak angin ni. Sini kot. Jadi begitu cara yang dulu-dulu untuk berwangi-wangian dengan menggunakan bakar suatu wangian yang menimbulkan bau wangi. Maka ni kalau orang tak pakam ni sembuh pun diniatkan untuk wangi-wangian, maka sunnah. Cuma kita ni campur dua, sunnah berwangi-wangian dengan cara Nabi SAW. Maka itu terjawab dah tentang bukhur. Jelas tentang bukhur. Jadi kalau ada niat lain, bakar kenyang, moja kemudian jadi lain lah pula. Ada kemenyang-kemenyang nak panggil jin kemudian. Maka itu tidak mustahil bila kita berwangi-wangian. Manusia pun suka. Apatah lagi mereka-mereka yang gaib. Malaikat mungkin suka. Kita pun suka. Sebab itu adalah sunnah Nabi SAW. Baik, maka itu bab bukhur lah, bab wangi-wangian. Ada dulu juga berwangi-wangian dengan air mawar. Air mawar. Dia pakai zaman-zaman dulu tu ada satu bekas macam tembaga gitu dah. Isi air mawar dalam, renjih kat kita. Renjih kat kita ni. Ada orang sapu muka, tak sapu tangan, wangi. Taklah kuat sangat, bukan pati dia air mawar. Air mawar ni kan wangi bau. Tujuan dia berwangi-wangian. Tu tujuan dia. Maka kita sunnah lah. Jadi kita ni nak pasang time majlis ni supaya benda orang sedap. Tengah-tengah duduk belajar, tengah-tengah nadah kitab, bau wangi. Ni kalau ustaz mari kok bau busuk. Jadi tak sedap. Bagi kita ni busuk ni kita pakai punya wangi. Pakai benda ni. Kalau kita wangi kita nak pakai benda ni. Itu bukhur. Baik, itu pertama soalan. Yang kedua terjawab dah. Baik, itu pertama. Yang kedua, ada yang tanya, seorang ibu ketika mana anak dia nak periksa, ibunya berpuasa. Berpuasa atas sebab dia kita tak tahu lagi. Kita jawablah apa sebab-sebabnya. Berkemungkinan sebab. Gitu je soalan dia dah. Ibunya berpuasa. Okey. Yang pertama, hukum puasa harus selagi mana bukan puasa hari yang disunatkan puasa. Sebagai contoh hari Senin Khamis, sunatlah puasa. Hari-hari yang disunatkan lah, hari Arafah ke, hari 9 Zulhijjah ke, 10 Muharram dan sebagainya. Jadi anak dia nak periksa, tak kisah hari mana nak periksa. Contohnya hari Senin, okey, anak dia nak periksa hari Selasa. Jadi esok ni harus puasa. Tapi bila puasa, dapat pahala puasa ni. Dapat pahala puasa. Cumanya bukan pada hari yang disunatkan puasa. Dia puasa. Tujuannya, kebiasaannya kalau mak ni puasa, tujuannya dia, mak ni lebih hebat pada kita sebenarnya. Sebab dia yakin bahawa bila mana dia berpuasa, segala doa-doanya dikabulkan oleh Allah. Jadi dia mengambil suatu jalan yang untuk dia lebih dekat dengan Allah, maka dia berpuasa.
Dalam keadaan dia berdoa, dia puasa. Dalam keadaan dia baca Al-Quran, dia puasa. Dalam keadaan dia semayang, dia berpuasa. Maka lebih lagi pahala yang dia dapat. Dan dia mengharapkan bahawa dengan keberkatan dia puasa, doanya dikabulkan Allah tu anak dia periksa. Sebab ada hadis Nabi SAW, doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Doa, ada riwayat, doa Al-Imamul Adil. Pemimpin yang adil. Dia doa tak akan ditolak doa dia. Makbul. Kedua, doa orang yang musafir. Doa orang yang musafir. Ini dalam satu riwayat. Doa yang musafir. Yang ketiga, doa orang yang dizalimi. Okey, riwayat pertama. 3 ni. Riwayat yang kedua, iaitu doa orang yang bermusafir. Tak. Astaghfirullahaladzim. Imam Adil, doa musafir, betul-betul. Doa musafir, doa orang yang dizalimi. Yang ketiga, doa orang musafir, doa orang yang berpuasa. Yang ketiga, doa ibu kepada anak dia. Ada riwayat lain. Maka ada riwayat yang mengatakan doa orang yang berpuasa dikabulkan oleh Allah. Dan capur pula doa mak kepada anak. Jadi dua benda situ. Dua benda kehebatan yang dia dapat, yang mengharapkan bahawa moga-moga anak dia dipermudahkan urusan untuk jawab periksa. Itu orang panggil di antara tawassul, ataupun boleh juga kita kata tawassul bil amal soleh. Tawassul dengan perbuatan amal soleh kita. Ya Allah, ni aku puasa hari ni, ya Allah. Minta doa, maka makbul sikit doa aku ni, gitu. Ya Allah, hari ni aku semayang sekian. Aku baca Quran banyak-banyak ni. Ya Allah, minta tolong dapatkan sekian. Apa yang aku hajati. Tawassul dengan amal ibadat kita. Tak ada masalah. Sebab ada riwayat dalam hadis Sahih Bukhari, cerita tentang 3 orang beramal, bertawassul dengan amal soleh dia ketika mana perakak dalam satu gua. Satu gua, tutup pintu. Nak tubik tak boleh. Tak ada cara nak korek ke mana pun, tak ada cara. Maka dia tawassul dengan amal ibadat. Masing-masing 3 orang ni. Seorang tawassul dengan sekian-sekian. Kita lupa hadis tu. Sekian-sekian. Boleh cek lah hadis tu. Tawassul dengan sekian-sekian. Dia berkata, ya Allah, aku ni penuh gini. Ya, masa yang pertama tawassul, ya Allah, aku pernah buat gini. Maka minta tolong terbuka pintu ni. Gerak pintu tu. Bukan pintu, batu tu lah. Gerak sikit, sengit. Tak buka habis lagi. Yang kedua, tawassul pula dengan amal ibadat dia. Ya Allah, aku sekali-sekali minta tolong bukalah. Buka sikit perik lagi, setengah. Tak berhabis lagi, ada tubik lagi ni. Yang ketiga, tawassul pula. Ya Allah, aku pernah amal soleh gini. Tolong bukakan pintu ni supaya kami boleh keluar. Buka habis, 3 boleh keluar. Riwayat dalam hadis Sahih Bukhari. Wallahu a'lam. Terjawab. Okey. Maka tak ada masalah lah. Dia nak puasa, lebih baguslah dia nak puasa. Hak nazar lain cerita pula. Nazar kebiasaan benda yang bila dah berlaku. Kalau berlaku sekian-sekian, anak dapat sekian-sekian, aku nak puasa. Itu jadi lain, hukum wajib tadi. Hukum wajib, maka tak boleh lah, ia batal sia-sia. Batal saja-saja. Yang contoh dia kata, kalau anakku lulus puasa, aku nak puasa hari Senin depan. Padahal puasa Senin ni puasa sunat je, tapi sebab nazar, maka wajib Senin depan dia kena puasa. Tak boleh batal saja-saja. Malah ada orang pula rasa aku nak batal puasa. Tak boleh. Kecuali kalau puasa sunat biasa tak apa. Dia dah orok saya ni nak buka puasa. Buka, tak ada masalah. Sebab puasa sunat. Allahu a'lam. Baik, kita menyambung kembali dalam pengajian kita dalam kitab Nasihatul Diniyah. Kita berhenti pada muka surat 74 yang masih lagi membincangkan tentang harap pengampunan tanpa amal. Maka tak boleh jadi nak keampunan, nak dekat dengan Allah, tapi tak ada amal soleh, tak ada amal ibadat kita buat. Muka surat 74 ni kita berhenti pada Allah Ta'ala mensifatkan para Rasulnya pula dalam firmannya. Nak khabar sini, Rasul pun banyak beramal daripada kita. Sebab dia Rasul pun, padahal sedangkan Rasul di mana tempat dia, syurga dah. Tempat Rasul ni syurga dah dia ni. Maksum, imannya pun naik, tak pernah turun. Tapi kerana sifat Rasul ini masih lagi sibuk beramal banyak daripada kita. Seumpama Nabi kita lah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Yaqumul lail hatta tatafattara qadamah. Bangun malam beribadat pada Allah, solat, semayang sehingga merekoh tumit kaki. Bekak tumit kaki sebab dia berdiri lama. Nabi SAW. Bila ditanya Sayyidatina Aisyah, walima ya Rasulullah, apa sungguh enggak Rasulullah? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Allah hapung belaka dosa-dosamu sebelum selepas. Sungguh sangat semayang Rasulullah. Rasulullah kata, afala akuna abdan syakura. Tak bolehkah aku nak jadi seorang hamba yang bersyukur pada Allah? Itu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni kurang bersyukur. Kalau kita bersyukur banyak, maka ramailah orang buat amal ibadat. Sebab dia terhutang budi dengan pemberian Allah. Kita terhutang budi dengan pemberian manusia pun macam-macam kita buat. Macam-macam kita tolong dia. Maka kita tak terhutang budi ke dengan Allah yang berikan kaki pada kita? Tak terhutang budi kepada Allah yang memberikan mata boleh tengok hari ni? Tak terhutang budi kepada Allah yang memberikan kesihatan pada kita pada saat ni? Tapi tak mari ibadat, tapi tak semayang, tapi tak ngadak Allah Ta'ala, lara dengan Allah. Maka kita tak terhutang budi. Ini sifat Rasul yang difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Maksudnya orang-orang yang mereka seru itu mencari jalan kepada Tuhan. Tugas Rasul, dia nak menyeru orang supaya mentauhidkan Allah. Jadi dia seru orang kepada Tuhan dengan jalan mana yang paling dekat. Jalan mana yang paling dekat nak sapa dengan Allah? Dengan amal ibadat. Tak ada jalan lain yang duduk dengung saja nak sapa ke Tuhan. Dengung boleh sapa Tuhan. Dengan dengung dia memikirkan tentang kebesaran Allah, boleh sapa. Tapi kalau dengung saja-saja, tidur tak benda, tak semayang subuh, tak semayang zuhur, tak semayang asar, tiba-tiba aku nak sapa ke Tuhan, tak apa. Tak ada cara yang dekat, yang paling dekat untuk sampai kepada Allah dengan memperbanyakkan amal ibadat. Tu jalan dia. Dan mengharapkan kurniaannya, wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah, serta takut kepada siksaannya. Kehidupan kita kena jalan atas dua sayap ni. Sayap dia orang panggil sayap yarju, rajaun. Rajak dia panggil, bukan rojak. Kalau rojak jadi makanan. Rojak. Rojak sayap pertama. Khauf sayap yang kedua iaitu takut. Rajak ni dia mengharap. Ini wa yarjuna rahmatahu, harapkan kurniaan Allah. Kita mengharapkan agar Allah Ta'ala ampun segala dosa kita. Mengharapkan agar Allah terima segala amal ibadat kita. Dalam waktu yang sama, yakhafuna azabah, ada sayap takut. Sayap khauf. Takut dia, takutnya Allah Ta'ala seksa aku kayak gini kalau aku tak semayang. Dan ada takut satu lagi, takut ketika mana kalau Allah tak terima amal ibadat aku. Itu paling takut sekali. Semayang dah kita mengaji dah. Tapi kena ada perasaan takut bahawa Allah Ta'ala ni sempurna tak semayang aku ni, sempurna tak baca Quran aku, sempurna tak sedekah aku selama aku hidup ni. Ada perasaan takut tu. Tapi jangan sampai takut itu menghalang kita untuk beribadat. Sebab dia kena ada sayap rojak tadi. Mengharapkan agar confirm Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita kalau betul-betul kita taubat. Pintu taubat Allah senantiasa terbuka malam yugharir, kata Nabi SAW. Sehingga mana tidak sampai lagi tarikan nyawa malaikat maut tu cepat tekok kita ngelah-ngelah dah. Ngujung-ngujung dah tu, kalau ketika tu kita beriman, maka tak diterima dah. Ketika tu kita bertaubat, tak diterima dah. Selagi mana sebelum dicabut nyawa, nak cabut ngelah hujung tu. Sebelum matahari terbit sebelah barat. Matahari terbit sebelah barat, taubat dengan air mata darah sekalipun, taubat kita tidak akan diterima. Maka ada perasaan, ada sayap rajak, sayap mengharapkan. Aku ni lemah dalam ibadat. Semayang aku ni tak berapa sempurna mana. Mengaji, tapi aku mengharapkan engkau terima semayang aku ni, ya Allah.
Aku mengharap. Aku yakin denganmu ya Allah. Itu. Itu orang panggil sayap khauf dan rojak. Kena berjalan selari. Jangan tinggal benda ni. Jangan terlalu mengharap tanpa ada takut. Bila ada mengharap, maka kita boleh buat maksiat tanpa kita takut. Harap semua. Tak apa aku dah membayang subuh ni, tak apa. Allah Ta'ala apung aku. Mengharap. Betul dah tu. Tapi tak ada khauf tinggal semayang tadi. Tak ada takut akan siksaan Allah. Tak ada takut, semayang qada aku betul belum tentu Allah Ta'ala terima tak terima. Nampak? Kena berjalan selari kehidupan kita ni. Ada khauf, ada rajak. Jangan tinggal. Inna azab rabbika kana mahzura. Sesungguhnya siksaan Tuhanmu itu amat ditakuti. Baik. Firman-Nya yang lain dalam memuji Rasul alaihi wassalatu wassalam. Ni puji pula. Sifat Rasul, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashin. Allah Ta'ala kata sesungguhnya mereka, yakni para Rasul, telah berlumba-lumba untuk mengerjakan amal kebajikan. Rasul pun sibuk nak buat amal kebajikan. Rasul pun sibuk nak buat amal soleh. Kita hendak Rasul tak berebut. Rasul memang confirm masuk syurga. Kita belum tentu. Tapi tak berebut. Tinggal korang dulu tu. Sebab itu tak boleh ada ithar dipanggil. Satu istilah ithar. Iaitu mengkedepankan orang lain dulu buat amal ibadat. Jangan. Seumpama ada makruh dalam keadaan soh depan kosong, orang lain naik dulu. Makruh dah. Makruh. Soh kosong soh depan ada kosong. Kita duduk soh belakang, soh kedua. Ada kosong depan. Malu naik depan. Makruh hukum dia ithar orang panggil. Mengkedepankan orang dalam bab ibadat. Bab ibadat sibuk suruh orang buat dulu. Bab benda lain, bab harta dunia kita ke depan sekali. Maka ithar hukum dia makruh. Berebut sama dengan kebaikan. Berebut sama dengan amal soleh. Rasul pun berebut. Dia gitu. Berlumba-lumba nak kerjakan. Ada satu firman Allah Ta'ala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Cepat-cepatlah kita ini untuk meminta keampunan daripada Allah. Macam seumpama kita bahas dulu, jangan tangguh nak taubat, jangan tangguh nak buat amal soleh, jangan tangguh. Ada peluang buat. Ada peluang. Asal ni gagah nak semayang sunat. Wajib ni kita ni alhamdulillah mungkin buatlah kedah. Asal gagah nak semayang sunat hari ni, semayang lalu. Jangan tinggal, jangan kata gagah, tak ada benda pun nak buat ni. Tak ada benda nak buat, boleh dah semayang sunat tapi esok semayang. Jangan tangguh. Belum tentu kita hidup esok. Dan belum tentu semayang kita yang esok diterima Allah. Harap dulu hak ni, harap dulu semayang sunat kita ni Allah Ta'ala terima. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, serta berdoa kepada kami mereka ni para rasul dengan perasaan harap dan takut. Nampak ada dua benda kena ada sama. Rasul pun mengharap juga dan rasul juga takut dengan azab Allah, mengharap agar Allah Ta'ala terima ibadat dia. Nampak rasul pun ada dua sayap ni, sayap khauf, sayap rajak. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka itu adalah orang-orang yang tunduk kepada kami, patuh kepada perintah Allah. Rasul dia sifat dia benda maksum. Maksum, tak pernah buat dosa. Daripada Rasul. Tu kuat jatuh Terbang, jangan terbang stokor sudah. Baik. Allah berfirman pula dalam mensifatkan para mukminin. Habis Allah Ta'ala sifatkan para Rasul, sifatkan para malaikat. Sekarang nak cerita tentang sifat orang mukmin. Maka kalaulah tak ada sifat ni pada kita, takut kita ni tak berapa beriman mana. Sebab Allah Ta'ala sifatkan orang mukmin sini. Kalau kita rasa kita ni mukmin, walaupun nama kita bukan mukmin, walaupun nama kita bukan soleh, tak apalah. Yang penting ada sifat tu. Walaqad ataina Musa wa Harun al-furqan wa diya'an wa dhikran lil muttaqin alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa hum minas sa'ati mushfiqun. Dan sesungguhnya kami telah memberikan al-furqan,
yang membezakan antara benar dan palsu, yakni kitab. Kepada siapa? Musa dan Harun. Dan Nabi Musa dan Nabi Harun diberikan kitab supaya boleh nampak mana benar, mana salah. Cahaya dan pengajaran bagi orang yang memelihara dirinya dari kejahatan. Ini sifat orang mukmin ni. Benda garis situ, memelihara dirinya dari kejahatan. Sifat orang mukmin. Pelihara diri daripada buat maksiat pada Allah. Tak langgarlah perintah Allah. Itu pertama. Benda lagi iaitu mereka yang takut kepada Tuhannya dalam hal gaib. Hal rahsia. Takut dengan benda yang gaib. Ini orang panggil berimang. Imang bukan duduk mulut. Dan mereka pernah ketakutan kepada saat kiamat. Ni. I'tiqad dalam hati berimang pada benda-benda yang gaib. Orang kita baca rukun iman kita tu tak. Berimang pada Allah, berimang pada malaikat. Orang tak nampak. Orang gaib, malaikat. Berimang pada hari kiamat. Berimang pada qada qadar. Orang tak nampak belaka ni. Tapi ada. Berimang pada syurga neraka. Berimang pada sirat, mizan. Perkara-perkara sam'iyat. Seksa kubur itu ada. Azab kubur itu ada. Berimang. Bukan duduk mulut. Bila berimang, yang betul-betul berimang, dia akan ketakutan bila dengar hari kiamat. Sebab itu hari ni orang kurang lagi iman dia. Sebab boleh lagi bermaksiat pada Allah. Sedangkan pada waktu yang sama, dia yakin hari kiamat itu akan tiba. Nampak? Kalau orang betul-betul berimang pada hari kiamat, tak akan sanggup nak buat maksiat sebab dia yakin betul-betul hari itu akan wujud. Kalau dia buat ni, pembalasan akan dibalas pada hari kiamat. Tanya orang tengah buka aurat. Orang tak pakai tudung, orang pakai seluar pendek sebagai contoh. Tanya dia, kiamat ni ada ke tak? Dia akan jawab ada. Siapa jawab tak ada? Maka berimang dia tadi bahawa kiamat itu ada, itu percaya. Bukan iman yang seluruhnya dia menyerahkan diri dia kepada Allah. Tak. Hanya sekadar percaya. Percaya semua orang percaya. Percaya tak hari kiamat akan tiba? Percaya. Percaya tak ada syurga dan neraka? Percaya. Dalam waktu yang sama tidak semayang. Itu percaya, bukan beriman. Iman hak duduk betul-betul yang dia akan serah belaka Allah Ta'ala perintah tu dia akan buat tu. Aku kalau buat amal ibadat yang soleh, tepatnya mana? Syurga. Aku kalau buat amal buat perkara yang Allah Ta'ala larang, tepat aku mana? Neraka. Maka aku dah buat benda ni sebab aku yakin, bukan aku percaya. Aku yakin bahawa ada siksaan pada mereka yang buat maksiat atas dunia ni. Dah buat orang tu orang panggil berimang. Tadi percaya baru. Sama juga. Benda ni, barang yang banyak lagi nak kena kita belajar, nak kena kita kaji. Bila sebut bab berimang kepada qada dan qadar, barang tak berlaku pada kita. Acu berlaku musibah, hilang iman qada qadar kita. Maka tak kuat lagi iman kita. Hanya di mulut saja berimang pada qada dan qadar. Kena musibah, mari selalu perasaan, Tuhan tak sayang ke aku ke? Bak apa Tuhan buat aku gini? Padahal aku ngesayang aku ni semayang bang sama je. Bak apa aku hok pelik sekali kena timpa musibah? Hok dia ni molek-molek ada semayang tak macam mana pun. Nampak? Ni mari hilang hasutan yang menghilangkan iman kita pada qada dan qadar Allah. Tambah lagi, syaitan ngasuk buah kalu. Buah kalu. Dalam kurungan kalu. Kalau. Aksiden motor. Kalaulah aku dak bawa motor ni. Ini orang arwah. Moga-moga Allah Ta'ala merahmati mereka. 3 orang dak meninggal dak ni. UiTM. Contoh ahli keluarga. Kalaulah. Contoh. Kalaulah anak aku dak lalu sini ni kata. Kalaulah anak aku dak masuk UiTM. Contoh. Buah kalau ini yang menzahirkan bahawa kita ni belum penuh. Bukan pernah, belum penuh iman kita pada qada dan qadar. Nak
Bila orang beriman pada qada dan qadar ni, senantiasa keadaan dia penuh dengan ketenangan. Sebab dia, siapa hok atur? Siapa hok tadbir? Aku angkat tangan, siapa yang menggerakkan tanganku? Aku bercakap, siapa yang mengizinkan aku boleh bercakap? Maka orang yang iman pada qada qadar dengan tadbirnya Allah, dengan ketentuannya Allah, hidupnya akan tenang. Kerja dia taat perintah Allah, tinggal benda Allah Ta'ala larang. Follow the flow je itu atas dunia ni. Itu cara orang yang beriman. Ni sifat orang mukmin kat dia. Orang mukmin ni, dia takut dengan hal yang gaib dan takut juga kepada saat kematian. Saat kiamat. Sebab tu Nabi tidak sibuk-sibuk nak khabar hari kiamat tu bila. Alamatus sa'ah ada. Dan petanda-petanda Nabi tunjuk. Dan Nabi bagi tahu petanda hari kiamat. Bila seorang badui mari tanya Rasulullah, mata sa'ah? Nabi tengah duk khutbah, bombak, ia mari tanya, ya Rasulullah, mata sa'ah? Bila hari kiamat? Sebab itu soalan tidak perlu juga dijawab dengan jawapan. Ada soalan perlu dijawab dengan soalan balik. Mata sa'ah bila dia tanya. Nabi jawab dia, ma'adatta laha. Ia beriman dak hari kiamat, ia beriman. Tapi Nabi tak suruh sibuk dia nak tanya bila jatuh hari kiamat. Tak. Ma'adatta laha. Ini paling penting. Apa persiapan kamu nak bertemu dengan hari kiamat? Kalau orang beriman betul-betul pada hari kiamat, ia akan bersiapkan diri dia. Dengan benda, amal soleh. Itu sifat orang mukminin. Baik, itu dah. Firmannya lagi, kata Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Orang beriman ni guana lagi. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladzina hum bi rabbihim la yusyrikun wal ladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah innahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Sesungguhnya orang-orang yang memelihara dirinya kerana takut kepada Tuhannya, orang mukmin, dan orang yang mempercayai keterangan-keterangan Tuhannya, yakin dengan Al-Quran, apa yang Allah Ta'ala sampaikan, apa yang Allah Ta'ala wahyukan kepada baginda Nabi SAW, dan orang-orang yang tiada mempersekutukan Tuhannya, mengesakan Allah, tidak mensyirikkan Allah, dan orang-orang yang memberikan pemberiannya sedang hati mereka takut kepada Tuhan. Ayat ni nanti dibahas oleh Sayyidatina Aisyah bila mana dia tanya lagi. Nampak dia benda memberikan pemberiannya sedang hati mereka takut. Ia berinda ni. Nanti Sayyidatina Aisyah tanya lagi. Dalam keadaan hati dia takut kepada Allah. Kerana tahu bahawa mereka akan kembali kepada Tuhannya. Mereka itulah orang-orang yang segera mengerjakan kebajikan dan mereka sentiasa mendahului yang lain-lain dalam amal kebajikan. Siti Aisyah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang maksud ayat dan orang-orang maksud ayat ni dan orang-orang yang memberikan pemberiannya. Ia berinda sedang hati mereka takut. Adakah, kata Sayyidatina Aisyah, mereka itu orang-orang yang berzina dan mencuri, kemudian mereka merasa takut pada Allah? Maksud sini ayat ni kata walladzina yu'tuna ma atau, apa yang mereka berikan, lepas tu mereka rasa takut. Orang beriman. Adakah Sayyidatina Aisyah kata orang yang buat dosa, buat maksiat, mestilah itu confirm dah dibuat maksiat, lepas tu dia rasa takut dengan Allah. Takut, aku ni buat dosa, aku pernah berzina, aku pernah mencuri, aku pernah minum arak, aku buat dosa, maka layak untuk dia takut. Kata Rasulullah, tak. Jawab baginda, bukan itu maksudnya. Ia adalah seorang yang semayang, puasa, keluar zakat, namun begitu ia tetap bimbang kalau amal ibadatnya tiada diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifat orang mukmin. Selagi lepas semayang nangis takut tak terima semayang dia. Sifat orang mukmin. Istighfar kita tu bukan istighfar sebab dosa lepas semayang. Pergi semayang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buat benda ni, semayang. Ibadat ni, dah berapa istighfar lepas semayang? Istighfar di atas kekurangan yang ada dalam semayang kita. Takut-takut Allah tak terima. Ini sifat orang mukmin.
Jadi jangan tembur dulu. Jangan tembur dulu, istighfar dulu kita ni dengan Allah. Ada waktu kita dengan Allah, waktu ni je dengan Allah. Maka orang ni kadang-kadang takut dia yakin tau. Dia tunaikan hak dia je dengan Allah. Hak hamba dengan cipta dia. Beri salam saudara Allah, beres, kul lesai dah mayang wajib. Bangun kan balik habis dah. Orang mukmin dia akan berasa benda, Allah beri dah ni, pemberian taat dah perintah Allah. Allah terima dak semayang aku lama ni. Itu orang mukmin, takut. Tapi dia tidak mengganggu ibadat dia. Sebab dalam waktu yang sama dia berdoa, habis istighfar, zikir macam-macam apa semua, dak tasbih dan sebagainya, doa dengan Allah, ya Allah. Ada Allahumma rabbana taqabbal salatana tammah. Ya Allah, terimalah semayang aku ni dengan sempurna. Itu doa kita. Tadi takut, sekarang mengharap. Harap agar Allah terima semayang aku. Itu doa penting. Allahumma rabbana taqabbal salatana tammah waghfir lana dhunubana ammah. Ya Allah, ampun segala dosa-dosa aku ni. Mengharapkan agar dengan semayang Allah Ta'ala ampun. Sifat orang mukmin. Comel sifat orang mukmin. Tapi kita yang memburukkan sifat tersebut. Kita yang tidak menjadikan diri kita itu orang mukmin. Maka itu sifat. Itu maksud ayat tadi. Ketika Allah Ta'ala mensifatkan sesetengah musuhnya. Ni sekarang Allah Ta'ala nak sifatkan musuh dia pula. Musuh Allah. Dia telah mensifatkan. Tadi sifat dah. Malaikat, Rasul, orang mukmin. Sekarang musuh-musuh Allah yang sibuk dengan tipu daya dan angan-angan kosong. Ayat muka surat 76. Wala in rudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Ni sifat orang musuh Allah. Sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, nescaya aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik dari itu. Ayat ni kita nampak gantung, tak faham? Bab dia ayat ni. Cerita pasal dia. Tengok bawah. Maksud dari itu yakni dari syurga Allah yang telah dikaguminya. Padahal ia sentiasa melupakan semua nikmat Allah Ta'ala yang dikurnia kepadanya. Malah ia takabur dan membesarkan diri pula atas hamba-hamba Allah yang lebih baik daripadanya. Cubalah perhatikan apa yang diceritakan oleh Allah Ta'ala mengenai peribadi orang ini dengan seorang hambanya yang soleh di dalam firman-Nya yang bermula, dan berikanlah kepada mereka perumpamaan dua orang lelaki. Baca surah Al-Kahfi ayat 32 dan seterusnya. InsyaAllah pada kelas akan datang kita akan cerita kisah dalam surah Al-Kahfi berkaitan dengan Allah nak tunjuk sifat musuh Allah dalam kisah ni. Kita akan cerita pada kelas yang akan datang insya-Allah. Wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tadhlim minhu syai'a. Ayat tu akan cerita tentang kisah dua orang ni. Seorang beriman, seorang tak. Tapi hak beriman ni lah Allah Ta'ala timpa musibah. Kebun dia tak apa comel mana. Hak seorang lagi hak tak beriman, kebun dia tinggi. Allah nak tengok, nak tunjuk ini sifat musuh Allah. Bila mana aku nikmat atas dunia, tak kembalikan nikmat itu pada dia. Aku akan hancurkan lagi. Dalam cerita surah Al-Kahfi. Surah Kahfi ada 4 cerita dalam ni. Surah Al-Kahfi. Satu cerita tentang pemuda Ashabul Kahfi. Yang kedua cerita tentang ni, tentang dua orang ni yang ada dua kebun, satu beriman, satu tak. Yang ketiga tentang Nabi Musa dengan Nabi Khidir, tak, yang sapang dia, tak, bunuh orang, Nabi Khidir bunuh pula anak, Nabi Khidir pergi beki pula dinding, cerita tu. Dan yang keempat cerita tentang Zulkarnain. Tentang Zulkarnain. Yang ada cerita tentang Ya'juj Ma'juj. Mana dia buat benteng benteng daripada besi supaya dikurung Ya'juj Ma'juj dan sebagainya. Orang lain tak boleh cerita lah. Waktu belajar tafsir lah pula. Ini cerita bab ni saja. Pada kelas akan datang
InsyaAllah. Bertiawa sikit. Ini ujang. Tiawa sikit. Wallahu a'lam. Abang dah kan? Barang. Wallahu a'lam. Moga-moga Allah Ta'ala berikan manfaat pada kita. Allah Ta'ala golongkan kita dalam golongan yang ada sifat tiga-tiga ni. Golongan malaikat, golongan rasul dan golongan mukmin. Minta Allah Ta'ala jauhkan kita tergolong dalam golongan musuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ja'al hadha jam'a marhuma. وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويلنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين اللهم صيبا نافعا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته